Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidil Mursalin. Ya assalamu alayka ya Imam al-Muttaqin. Assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin. Assalamu alayka wa ala alika tahirin. Assalamu alayka wa ala ashabika ajma'in. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan untuk kita bertemu sekali lagi dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat dan dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat kita telah pun sampai ke muka surat yang ke berapa ya? Ke-95, ya, muka surat 95. Dalam pembicaraan kita pada pelajaran yang terakhir, kita sedang menyebutkan tentang mengenai perkara yang membatalkan ibadat puasa dan juga perkara-perkara yang beberapa masalah dalam ibadat puasa. Jadi para jemaah, kita telah sampai kepada soalan yang ke-6. Soalan ke-6 mengenai apakah perkara-perkara yang berikutnya. Marilah sama-sama kita mulakan dengan kita baca Fatihah pada junjungan besar Nabi kita Rasulullah SAW dan seisi keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga kepada sekalian para tabi'in dan tabi'in, para alim-alim ulama kita yang salihin dan yang mukhlisin dan para awliya illal muqarrabin dan kepada masyayikh kita, guru-guru kita dan sekalian mereka yang telah membawa agama ini sampai kepada kita hari ini, dan lebih khusus iaitu tuan pengarang kitab kita ini iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan di mana beliau telah berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zaid bin Semit. Kedua-dua mereka masih lagi hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kedua mereka dalam sihat walafiat, dan Allah Ta'ala lindungi mereka daripada segala perkara yang tak diingini, dan demikian juga semoga Allah merahmati sekalian roh arwahnya para alim-alim ulama kita yang terdahulu, bil khusus Al-Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala, dan juga Allah meninggikan darjah-darjah mereka, dan semoga Allah Ta'ala kurniakan keberkahan ilmu mereka kepada kita, kepada dapat kita amalkan dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, berkata tuan pengarang kita rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bikum fid dharain amin. Semoga Allah Taala merahmati tuan pengarang kita dan juga dimanfaatkan ilmunya kepada kita dunia dan akhirat. Amin. Di muka surat 95, juz yang ketiga, beliau berkata, perkara yang ke-6, soalan. Apakah wajib berpuasa apabila tanggal 1 Ramadan terlihat dengan menggunakan alat pembesar? Jadi kita ni nak berpuasa. Nak berpuasa, kita kena melihat ada anak bulan ke tidak. Jadi kalau nak melihat anak bulan tu, kadang-kadang kita gunakan
mikroskop ataupun teleskop, ya, iaitu alat yang dapat melihat jauh, ya, teleskop. Jadi di sini kalaulah seorang menggunakan teleskop tu, ya, dia naik atas bukit seperti mana yang dibawa oleh banyak daripada negara-negara juga yang lain, dia hantar rombongan di tempat yang kawasan yang tempat kita kata terbenam matahari dan situlah timbulnya bulan, maka mereka akan cuba tengok ada nampak anak bulan ke tidak. Kalau ternyata nampak anak bulan dengan menggunakan alat pembesar itu yang kita namakan teleskop itu, apakah sudah wajib kita berpuasa? Jadi di sinilah jawapan dia. Jawapannya, hukumnya adalah tidak wajib berpuasa kerana yang mewajibkan puasa adalah terlihatnya hilal itu anak bulan, ya, tanpa perantara alat pembesar. Kenapa pula, ya? Sebab di sini kita yang diwajibkan melihat anak bulan. Jadi bila diwajibkan melihat anak bulan, bukan menggunakan alat. Zaman Nabi kita SAW, zaman sahabat-sahabat, semua tidak ada alat. Alat ini perkara yang moden. Jadi kalau sekiranya kita lihat dengan mata kita, nampak anak bulan, nampaklah. Kalau tak nampak anak bulan, tak nampaklah. Jadi itulah perkiraannya daripada segi hukum yang asal, ya. Nah, sekarang pembesar kita katakan nampak jauh tu pembesar daripada barang yang jauh seperti teleskop itu, apakah itu menjadi kesalahan? Jawapannya tidak. Dia membantu, ya. Tetapi kalau sekiranya kita dah nampak anak bulan tu, dia tak dijadikan wajib, tetapi sudah boleh kita berpegang padanya jika sekiranya keadaan kiraan kita sudah memang pasti dan tepat, dan juga oleh kerana bukan saksi satu orang. Bahkan sebahagian daripada mereka yang dihantar rombongan itu, selepas mereka nampak anak bulan dengan secara teleskop tu, mereka akan tolak tepi dan mereka akan lihat dengan mata mereka. Cuma kalau semata-mata teleskop, itu yang disebutkan oleh dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tak wajib kita mula berpuasa lagi. Tapi sekarang ni dah orang kata dah tak pakai lagi perkara itu, maaf kata, kerana mereka sudah buat kira-kira. Ya, ni daripada 1 tahun lagi sebelum datang Ramadan, sudah mereka tahu bila mula Ramadan dan bila akhir Ramadan. Sudah tahu dah. Sebab sudah ada buat kiraan tu falak atau hisab. Ialah siapa yang bertanggungjawab, mereka lah yang bertanggungjawab untuk nak melakukannya, ya. Kita ikut sajalah, ya. Tapi ini perkara sudah ada dipersetujui oleh para alim-alim ulama beberapa negara, di antara negara-negara ASEAN kita. Jadi kita tak dapat menafikannya lah, ya. Yang ketujuh, soalan, apakah boleh berbuka puasa bagi seorang yang sedang bermusafir jauh di bulan Ramadan sedangkan dia berangkat dari kotanya setelah subuh? Ini kita telah bahaskan juga dalam pelajaran bab puasa boleh batal ke tak boleh batal, kan. Jadi kalau sekiranya dia nak musafir lepas subuh tu dia sudah kira dah masuk waktu berpuasa. Jadi jawapannya bagaimana? Tidak boleh. Ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan sebagian ulama iaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Muzani berpendapat hukumnya adalah boleh. Jadi kalau kita katakan dia sudah mula berpuasa baru dia nak musafir, maka dalam mazhab Imam Syafi'i tak boleh. Kalaulah sekiranya dia bermusafir sebelum subuh, dia dah keluar daripada kota dia, dia dah keluar daripada kota dia lah, ya, di mana dia sudah boleh semain jamak dan kasar, dia keluar kota dengan tujuan nak musafir jauh. Jadi dengan itu bila dia masuk subuh dia tak puasa, di mana dia batalkan puasa dia, itu dia haruskan. Atau dia puasa tapi lepas tu tengah jalan dia batalkan puasa dia, maka itu harus. Tetapi kalau sekiranya dia keluar daripada kotanya setelah subuh, jadi setelah subuh mana dia sudah wajib berpuasa. Dan tak ada excuse. Kenapa kau pergi musafir sedang kau tu berpuasa? Jadi kalau dia dah berpuasa pada awal pagi itu, maka dia wajiblah teruskan puasanya, ya. Melainkan kalau ada masyaqqah. Masyaqqah tu apa? Kesusahan, kesulitan, kepayahan. Kerana dia musafir perjalanan jauh, kemudian dia lapar, kemudian dia penat, dia letih perjalanannya, kesusah berat, ya. Itu dia boleh berbuka atas dasar yang lain, bukan pasal musafir. Musafir tu memang dia tak boleh sebab dia mula musafir selepas subuh, tapi dia boleh buka kerana atas dasar kesusahan, kesulitan, kepenatan yang boleh buat mudarat pada dirinya,
Itu dasar yang lain. Tapi ini pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Imam Syafi'i. Mazhab tu maknanya pendapat yang dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi ada juga pendapat Imam Ahmad dan Imam Muzani. Imam Muzani juga salah seorang murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau pendapat boleh kalau kita musafir, kita keluar daripada kota lepas pada subuh dan kemudian kita dalam keadaan berpuasa dan kita nak batalkan puasa kita kerana atas dasar musafir, boleh. Habis Ustaz, macam mana ni kita nak pegang mana satu? Kita mazhab Syafi'i, kita pegang pada pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab tu maksudnya bukan kata Imam Syafi'i, tapi kumpulan ulama-ulama yang banyak, yang berkaliber, yang diiktiraf di dalam mazhab Syafi'i dan mereka telah setuju mengatakan tak boleh buka puasa kalau kita keluar daripada keluar pada kota lepas subuh dalam keadaan kita berpuasa, tak boleh kita batalkan puasa kita. Itu dia. Ya, wallahu alam. Soalan yang ke-8, bagaimanakah hukum merasakan mencicipi makanan bagi seseorang yang berpuasa ketika sedang memasak, baik dia lelaki-lelaki atau perempuan, dan apakah hal tersebut dapat membatalkan puasanya? Ini pun kita dah sebut dalam pelajaran lepas. Ini tuan pengarang kita, dia buat simplified, dia membuatkan satu soal jawab supaya mudah orang nak melihat, nak refer apa punya masalah, tengok ada soalan dia, apa jawapan dia. Kalau nak go through pada kitabnya yang telah kita baca tu panjang kan, jadi tak tahu mana satu tempat dia nak cari. Jadi ni tuan pengarang kita buatkan mudah. Jadi soalan ni sekarang kita merasa makan, kita yang masak ya. Tak kira lah yang masak tu lelaki ke perempuan. Sekarang orang lelaki pun banyak yang pada masak. Chef juga kita tengok di hotel-hotel pun, wah, orang lelaki juga yang masak ya. Walaupun pada asalnya perempuan yang pandai masak, tapi ialah keadaan zaman berbeza. Jadi kalau sekiranya yang tukang masak tu nak rasa sikit makanan, nak rasa ada garam ke, asam cukup ke tak ke, maka di sini apakah hukumnya? Jawapannya di sini, boleh, dan hukumnya adalah tidak makruh jika diperlukan dan tidak menjadi batal puasa selama tidak ditelan. Itu dia. Jangan dirasa sedap lah. Telan. Jangan. Itu batal puasa. Tapi sekadar rasa, okey. Cukup garam semua, asam semua cukup. Okey. Lepas tu dia berkomo-komo, dia buang. Dan itu tak membatalkan puasa dan tidak makruh pun. Kerana ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, saja nak rasa-rasa macam kita orang-orang yang tak masak, rasa sikit. Rasa sedap. Kau ni puasa apa macam ni? Tak boleh. Itu makruh hukumnya. Kalau dia telan, batal lah ya. Di muka surat 96, soalan, bagaimanakah hukum makan sahur? Bagaimanakah hukumnya jika ditinggalkan? Dan bagaimanakah hukum jika seorang makan sahur sebelum masuk waktu pertengahan malam, jam 12 malam? Ini masalah berkenaan dengan sahur. Ya? Jadi bila kita kata makan sahur tu, hukumnya kalau orang tu tak makan sahur. Ya? Dan kalau sekiranya seorang makan sahur tu sebelum pukul 12 malam. Jadi sebelum pukul 12 malam, dia dah makan sahur. Aku tak mau bangun sahur lah. Aku nak makan dulu sahur sebelum tidur. Sebab dia tak mau, dia malas. Ya? Nak bangun sahur tengah-tengah malam, leceh lah. Ngantuk, nak tidur, besok nak kerja. Umpamanya. Jawapannya, hukum makan sahur adalah sunnah. Betul, Nabi perintah. Tasahharu fa inna fis sahuril barakah. Bersahurlah kamu kerana dalam sahur itu ada berkat. Jika ditinggalkan, maka hukum puasa tetap sah. Jadi kalau dia tak sahur, memanglah benda sunat ni dibuat dapat pahala. Tak buat, tak berdosa. Jadi kalau sekiranya dia tak makan sahur, sah puasanya asalkan dia ada niat. Masuk waktunya setelah melewati pertengahan malam, jam 12 malam. Itu waktu makan sahur. Jadi waktu makan sahur lepas dah masuk setengah malam. Jika dikerjakan sebelumnya, maka tidak mendapat pahala makan sahur. Kalau dia makan sebelumlah pukul 12 malam, mana itu bukan makan sahur. Itu namanya ialah dia makan midnight dinner. Ataupun sebelum midnight dinner, supper. Ya, jadi maknanya orang ni bukan nama makan sahur. Tak dapatlah dia punya fadilat makan sahur dan pahala yang dijanjikan untuk mengikut sunnahnya makan sahur. Cuma yang afdal yang makan sahur itu di akhir malam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat aku sentiasa dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Jadi melambatkan sahur tu bagus, lebih afdal. Ini kerana tujuannya supaya dapat menjadi bekalan kekuatan badan kita
untuk menghadapi lagi berapa jam, 12 jam lagi di hadapan untuk tak makan dan tak minum. Jadi itu antara kelebihannya kita makan sahur. Jadi kalau makan awal-awal, jadi dia punya makanan, punya tenaga dia sudah habis sebelum tengah hari. Tapi kalau makannya akhir, jadi mungkin dia dapat bertenaga sampai di akhir hari. Itu antara hikmahnya lah. Jadi kita kalau boleh makan sahur tu di akhir malam. Di akhir malam tu kira bila? Kira-kira kita berhenti dalam 20 minit sebelum masuk waktu subuh. Setengah jam atau 20 minit. Itu lebih baik ya. Jadi kalau kita kata subuh 5.30, mungkin kita makan sahur 4.30, 4.45, pukul 5, pukul 5.10, kita dah stop lah. Kalau subuh pukul 5.30, maknanya lebih kurang dalam 20 minit sebelum. Dan itulah yang dinamakan imsak. Ya, imsak itu maknanya menahan diri. Tapi itu sebagai signal untuk nak berhati-hati. Bukanlah makna kita bila dah imsak tak boleh makan. Boleh makan. Cuma dia sebagai memperingatkan waktu sudah dekat. Jangan sampai kita terlewat. Kalau dah masuk imsak tu, janganlah nak makan yang nasi biryani dam pula. Janganlah nak makan macam-macam pula. Makanlah ringan-ringan, cepat-cepat sikit. Nanti masuk subuh, kamu makan tak habis lagi. Nampak ya? Itu tujuan imsak. Jadi sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka makan sahur sebagaimana diriwayatkan dalam hadis. Mereka berhenti, antara mereka berhenti sahur dengan mereka solat subuh, lebih kurang orang yang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Kalau 50 ayat Al-Quran, iaitu kalau orang yang baca lancar, mungkin dalam 40 minit dah habis dah satu juz. Jadi kalau 50 tu mungkin setengah juz ya, setengah juz ataupun 3/5 juz ya. Jadi maknanya dia akan dapat dalam lebih kurang tempoh 20 minit atau 30 minit sebelum masuk azan subuh. Itulah masa anggarannya berhentinya para sahabat. Jadi sahabat ni, mereka ni hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah pastinya itulah yang telah disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan yang ke-10, soalan yang ke-10, seorang yang berpuasa qada bertepatan pada hari Ashura atau puasa sunat lainnya, apakah dia mendapatkan dua pahala? Pahala puasa qada dan sunat hari Ashura. Ini dia puasa qada dan juga nak niat puasa sunat. Ustaz, dapat ke? Boleh ke? Ini sama jugalah kalau dia nak puasa qada dan niat untuk puasa sunat Syawal. Ini kita akan sampai nanti bab sunat Syawal ya. Kita pun nak puasa sunat Syawal juga. Puasa 6 orang panggil. Apakah boleh dapat dua pahala ke? Jawapannya, dia mendapatkan pahala dua puasa tersebut selama diniatkan untuk keduanya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nampak? Jadi kalau sekiranya dia niat besok, aku niat puasa qada Ramadan dan sunat hari Ashura. Umpamanya ya, kalau hari Ashura tu hari 10 Muharram lah. Ataupun dan sunat bulan Syawal. Sebab bulan Syawal tu 6 hari lah tu. Itu dia dapatlah pahalanya ya. Pokoknya dia niat itu pahalanya berdasarkan kepada niat dia. Jadi kalau dia niat tu begitu, dapatlah insya-Allah kedua-duanya. Allahu alam, selesai kita daripada beberapa masalah. Jadi sekarang ni tuan pengarang kita akan lagi mendalami lagi ada beberapa masalah yang sering berlaku di kalangan masyarakat yang berpuasa. Di muka surat 97. Faedah dalam bab puasa Ramadan. Faedah. Berbuka dan sahur sebelum dan setelah masuk waktu. Berbuka dan sahur setelah masuk waktu. Kesimpulan hukum berbuka puasa. Jika seseorang berbuka puasa dengan dasar ijtihad. Dengan dasar ijtihad tu makna dalam kita katakan usaha mencari khabar apakah telah masuk waktu maghrib atau tidak. Jadi maknanya dia itu nama ijtihad. Ijtihad tu dia berusaha. Dari segi bahasa Arab, ijtihad tu maknanya berusaha. Dia berusaha, dah masuk waktu maghrib ke belum ni? Nampak cuaca dah gelap dah ni. Jam aku ni tak boleh pakai lah. Ni boleh jam betul ke tak ni? Mungkin terlambat ke cepat ke? Ataupun kita bermusafir ke satu negeri yang kita tak tahu waktu solatnya. Jadi kita cuma tengok matahari saja. Matahari dah tenggelam ke tak ni? Ni nampak dah macam gelap. Jadi sekarang dia berijtihad. Kemudian terbukti bahawa buka puasa sebelum masuk waktu maghrib. Jadi dia kata, alamak, nampak dah gelap Dah ni dah pukul 7 ni, 7.30 ni. Ni kat negeri mana ni? Negeri China ni.
Agaknya dah maghrib lah. Okeylah, dia pun buka. Lepas dia buka, ternyata yang dia buka tu belum lagi masuk maghrib. Maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Pertama, jika terbukti bahawa buka puasa setelah masuk waktu maghrib, maka hukum puasanya sah. Kalau dia ijtihad, tapi dia ijtihad tu kebetulan, betul pula. Ya. Lepas dia dah buka puasa, dia pun buka radio tanya kawan. Betul lah, Allah tadi kita buka puasa, Alhamdulillah, on time dia. Jadi kalau macam tu, puasa awak sah. B. Jika terbukti bahawa buka puasa sebelum masuk waktu maghrib atau tidak terbukti apakah setelah masuk waktu maghrib. Yang ni kalau ternyata dia dah buka puasa semua, baru dengar azan. Oh, dah azan, aku baru makan. Aku dah makan dah tadi dah, aku ingat. Ataupun dia pakai radio lah, radio dia punya handphone dia. Radio handphone dia ni kadang-kadang dia tercepat sikit. Jadi bila dia dengar radio handphone, dia pun makan. Dia ingat dah buka puasa. Sekali lepas tu, dengar pula betul-betul daripada radio di rumah dia. Handphone kita ni pun kadang-kadang ada waktu-waktu solat. Ya. Jadi dia pun azan juga pada waktu solat. Jadi bila waktu solat, handphone ni kadang-kadang tak sama pula dengan yang disiarkan oleh radio kita ni. Jadi bila kita dengar handphone kita azan, kita ingat dah masuk waktu kita makan. Lepas tu ternyata, azan lagi. Radio kita pula azan. Tadi aku buka puasa sebelum masuk waktu. Apa dah jadi? Maka menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hukum puasa adalah tidak sah. Mana batal lah puasa dia. Dan wajib qada. Tapi tak berdosa lah sebab dia tak sengaja kan. Wajib qada puasa hari tersebut. Hal ini berdasarkan hadis daripada Hisham bin Urwata, dari Fatimah, dari sahabat, iaitu Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an. Asma ni kakaknya Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi, kakak ipar Nabi lah. Beliau berkata, kami berbuka puasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang mendung. Hari mendung tak nampaklah matahari, tenggelam tak. Kemudian tampak zahirlah sinar matahari. Hari mendung, gelap. Dah bukalah ni, dah matahari tenggelam lah. Zaman dulu tak ada jam. Jadi mereka pun buka. Lepas buka, kemudian mendung tu awan pun berlari. Kemudian nampak, ada matahari lagi. Belum lagi tenggelam. Allahu Akbar. Habis macam mana? Maka dikatakan kepada Hisham seorang lah daripada pengikut ya. Apakah kalian diperintahkan untuk mengqada? Dia menjawab, wajib untuk mengqada. Jadi orang-orang bertanyalah, orang yang meriwayatkan hadis tu sahabat Nabi tu, apakah berita tu setelah ternyata matahari tu masih lagi ada, bukan maghrib lagi, apakah kamu diperintah wajib qada? Dia kata, bahkan kami diperintahkan wajib qada. Jadi macam itulah dia tuan-tuan ni. Jadi bagusnya kalau kita dengar azan ni, jangan terus cepat kita makan. Kadang-kadang memang berlaku lah ya. Sebab kita pegang handphone kita, dia pegang dia ni waktu time, dalam time handphone kita tu. Kemudian dah azan. Tapi radio kita pula, yang kita menjadikan pegangan muktamad kita, belum lagi azan. Allah, kadang-kadang kita pun keliru. Sebab suara macam sama je. Sebab tu hati-hatilah. Kalau bagus, jangan terus makan. Dengarkan dulu. Ini pastikan ini betul handphone ke atau ni radio ke. Kalau dia daripada radio yang kita buka dalam handphone kita tu radio, dia selalu lambat dalam beberapa second lah. Itu tak apalah, boleh lah. Lambat sikit tak apa, jangan terlebih cepat. Lebih cepat, puasa kita batal. Itu dia tuan-tuan ya. Allahu Akbar, ya Allah. Banyak kadang-kadang kita tersilap tak sengaja, tapi minta Allah ampunkan, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Kesalahan kami yang tak sengaja, ya Allah, ampunkanlah kami, ya Allah. Terimalah puasa kami, maafkanlah kami, ya Rahman, dengan berkat Nabi SAW. Habis kalau dah terbatal, macam mana? Wajib qada lah. Habis Ustaz, rugilah saya. Tak, awak tak rugi kerana bukan awak sengaja. Awak dah puasa daripada siang hari sampai ke maghrib dah. Cuma waktu saja yang awak berbuka tu tersilap. Puasa dah dapat pahala. Komplit sama macam orang lain yang berpuasa. Tak ada apa kurang. Sebab innamal amalu binniyat. Setiap amalan bergantung pada niat. Tapi awak terbuka cepat kerana awak pun tersilap, terdengarkan bunyi azan daripada handphone.
maka awal puasa sudah qada, sudah batal, maka wajib qada. Itu dia tuan-tuan ya. Allahu Akbar. Di muka surat 98. Perkara kedua, kesimpulan hukum makan sahur. Makan sahur tadi berbuka. Jika seseorang makan sahur, kemudian terbukti bahawa sahurnya sebelum azan subuh atau setelah azan subuh, maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Dia makan sahur. Dia makan sahur, dia pakai tengok jam dia. Jam dia ini pula terlambat. Jadi dia makan-makan, belum lagi azan. Sekali tiba-tiba bila dia dah tengah makan, kemudian dengar bunyi riduk daripada awal lagi. Dah doa pula, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Ya Allah, ini dah 5 minit dah azan ni. Aku tadi baru habis makan. Macam mana ni? Ini umpamanya dia makan setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu subuh. Yang di mana tak boleh makan. Jadi sini soalan dia. Jika terbukti bahawa sahurnya sebelum masuk waktu subuh atau tidak terbukti apakah setelah masuk waktu subuh atau belum, maka hukum puasanya adalah sah. Jadi kalau sekiranya dia makan, minum, dah terbukti bahawa dia makan, minum tu belum masuk subuh. Lepas dia makan, dia pun syak-syak. Dia dah subuh ke belum? Makan. Lepas tu, dah lama sekejap, kemudian baru dengar pada radio, azan, baru masuk subuh. Alhamdulillah, makna puasa dia sah. Kalau dia tak dapat berita tentang masuk azan subuh, macam mana Ustaz, kita tak dapat berita lagi ni. Aku tadi makan tadi tu, sahur tu dah masuk subuh ke belum? Jawapannya pun dikira sah. Kerana apa? Kerana asal sesuatu kekal atas asalnya. Asalnya malam. Ya, sebab kita daripada malam, asalnya malam. Dan masuk subuh ni perkara yang mendatang. Baru. Jadi kalau kita tak tahu dah masuk ke tidak, maka dia kekal pada asal. Asal tu malam, masih hukumnya malam dan puasanya sah. Kalau dia tak tahu juga dah masuk subuh ke belum, sewaktu dia makan sahur tadi. B. Jika terbukti bahawa sahurnya setelah masuk waktu subuh, maka hukum puasa adalah sebagai berikut. Kalau ada terbukti kita makan sahur tadi, dah masuk waktu subuh dah, ya Allah. Dah termakan dah kita ni, ya Allah, macam mana ni? Aku tak tahu, aku ingatkan belum subuh, tapi dah masuk subuh rupanya. Ini jawapan dia. Menurut pendapatnya kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hukumnya adalah tidak sah. Tak sah. Habis macam mana saya puasa ni? Wajib qada. Ya? Sebab dalam kaedah fikih dia mengatakan, la ibrata bizannil bayyin khata'uhu. Tidak terhitung perkiraan yang kuat jika telah terbukti kesalahan. Kalau ada terbukti salah kita punya cara kita kerana kita makan dalam waktu yang dilarang kerana subuh, dah masuk subuh. Jadi tak boleh diambil kira lah, puasa tu tak dikira, tak pakailah. Tapi walaupun dia tak pakai, dia wajib menahan dirinya sampai akhir hari. Kenapa? Sebagai penghormatan pada bulan Ramadan. Ustaz, saya dah tak puasa dah. Saya tadi makan dah lepas subuh baru saya makan. Saya tak tahu. Puasa saya pun dah batal lah ni. Walaupun batal, kewajipan menghormati Ramadan tetap kekal. Wajib dia menahan diri. Seperti orang berpuasa. Dan dia beri pahala kerana penghormatan dia. Bukan kerana dia nak derhaka pada Allah, tapi tak sengaja. Tapi wajib dia qada. Ya, dia dapat pahala seperti orang lain puasa sama. Cuma dia wajib qada, itu saja. Dan menurut pendapat Imam Muzni dan Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala, hukum puasanya tetap sah. Ini pada satu pendapat yang lain lah. Pendapat Imam Muzni dan Imam Ibn Khuzaimah. Memang pendapat-pendapat ni, ulama-ulama ni memang mereka ada pendapatnya tersendiri. Kita lihat ulama-ulama kita ini, mereka ada pendapatnya berbeza-beza. Tapi kita tidak menjadikan dia satu pegangan kita, melainkan kalau keadaan yang sangat-sangat darurat sekali, yang sangat-sangat diperlukan. Tapi kalau sekiranya pada umum, pada amalan biasa, yang tak ada keperluan yang sangat, maka tetap kita berpegang pada pendapat mazhab. Mazhab tu apa? Yang majoriti, yang sudah dimuaktamadkan, yang sudah dijadi pegangan. Ya, macam kita kata menyentuh perempuan lelaki, perempuan itu batal wudu. Itu sudah mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau tak berlapik, batal wudu.
Tetapi di sini, kalaulah kita tak ada keperluan sangat, maka kita tetap kekal dengan mazhab tersebut. Tetapi bila kita nak kerjakan tawaf, memanglah tawaf tu lelaki perempuan bercampur dengan kita, terlanggar saya terlanggar sini. Jadi kalau terlanggar batal ambil wuduk, terlanggar batal, bila nak habis kita tawaf? Itu dah jatuh hukum darurat. Jadi bila hukum darurat dah jatuh, maka kita bolehlah bertaklid ataupun memegang pendapat mazhab yang lain. Tapi tak sewenang-wenangnya, ya, dengan mengikuti syaratnya, cara berwuduknya, yang membatalkannya, semua kena tahu juga, kena belajar. Barulah kita boleh mengikut kepada taklid kepada mazhab yang tersebut. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puannya, apa-apa masalah pun, bila kita nampak ada beberapa pendapat-pendapat, kita kembali kepada dasar. Kenapa? Sebab bila kata-kata mazhab, dia bukan satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang. Dia adalah pegangan, the school of thought, makna sekolah, maknanya alim-alim ulama yang bermazhab Syafi'i ini telah bersama-sama sependapat. Melainkan ada satu dua yang terkeluar yang mempunyai pendapat yang berbeza. Itu saja. Jadi yang terkeluar ni bukanlah makna mereka derhaka, tapi mereka mempunyai pendapat yang berbeza dan kita hormati, tapi tak jadikan pegangan kita, melainkan kalau dalam darurat yang teramat sangat. Itu yang kita sebut tadi, ya. Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli rahimahullah ta'ala menjelaskan kesimpulan masalah itu di atas dalam kitab Syarh Minhajut Talibin. Semua dalam kitab ada, ya. Jadi tuan pengarang kita ni dia bukan orang kata saja dia bawa pendapat, tapi dia ada dia punya tempat sandarannya. Jadi kalau ustaz-ustaz yang mengajar, ya, dia tengok ni betul lah. Sebab tu dia datangkan dengan bahasa Arab. Dia tak terjemahkan pun. Sebab apa? Bukan perlu untuk orang awam. Untuk orang guru-guru yang mengajar, sudah pasti mereka mesti tahu bahasa Arab. Sebab itu menjadi sumber ilmu. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Salah terjemah, salah pula makna nanti. Tak boleh, ya. Jadi sebab tu di sini kita perlu memahami. Sebab tu ulama-ulama letakkan banyak syarat untuk nak seorang itu menjadi seorang mujtahid. Mujtahid itu yang nak mengeluarkan fatwa, ya. Jadi mesti dia mempunyai cukup syarat, hafiz Quran, hafiz hadis-hadis ratusan ribu, bukan satu, bukan dua, ratusan ribu dengan sanad-sanadnya. Allah, banyaklah dia punya syarat, dan memahiri bahasa Arab dengan sempurna, dengan badi'nya, dengan kinayahnya, dengan balaghahnya, mantik. Allah, masya-Allah, ya. Dia kembali kita ke muka surat 99. Muka surat 99, faedah yang satu. Hukum menggunakan obat titis mata tatkala berpuasa. Macam mana ni? Kita sakit mata ni, kita nak pakai ubat mata ni, macam mana? Boleh tak Ustaz kita pakai ubat mata ni? Menggunakan obat titis mata bagi seorang yang sedang berpuasa wajib atau puasa sunat, hukumnya adalah boleh dan tidak batal puasanya. Meskipun obat tersebut terus terasa di dalam tengkoraknya. Terasa, turun, rasa nerve kita tu, urat dia masuk ke dalam kita punya kerongkong dia. Kerana kelopak mata bukan termasuk rongga tubuh yang terbuka. Itu dia punya syarat dia, ya. Kelopak mata ini bukan rongga terbuka. Apa tu rongga terbuka? Iaitu telinga, hidung, ya, mulut. Dan kemudian maaf kata dubur, dubur yang belakang kemaluan kita, dan kubul iaitu kemaluan depan. Kemaluan depan tu, kubul tu hanya wanita lah, ya. Jadi itu 5 perkara yang nama rongga terbuka. Maknanya dah sentiasa opening, dah ada opening dia. Macam telinga sentiasa terbuka, hidung sentiasa terbuka. Tapi mata dia boleh tutup. Dia buka, dia tutup. Jadi dia bukan namanya terbuka. Sebab walaupun dia buka, tapi dia ada bola-bola mata. Bola-bola mata itu menutup rongganya. Taklah semua benda boleh masuk. Lain kata telinga boleh masuk, hidung ni masuk, mulut boleh masuk. Nampak? Jadi oleh kerana mata bukan rongga terbuka, dia tak termasuk dalam kategori kalau masuk sesuatu dalam mata membatalkan puasa. Tidak. Jadi walaupun air ubat tu kita dapat rasakan melalui nerve system kita sampai ke terungkung, tapi tidak membatalkan puasa kita, ya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Begitu juga menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, hukumnya adalah dapat membatalkan puasa.
Mazhab Maliki ataupun mazhab yang Hambali batal puasa kalau pakai ubat mata tu, tapi mazhab Syafi'i, Hanafi tak batal, ya. Yang kedua, faedah kedua, hukum menggunakan obat titis telinga tatkala berpuasa. Dia obat titis telinga sakit lah. Boleh tak? Menggunakan obat titis telinga tatkala sakit telinga yang tidak mampu untuk ditahan bagi seseorang yang sedang berpuasa, wajib atau puasa sunat, hukumnya adalah boleh dan tidak membatalkan puasanya kerana termasuk perkara yang darurat. Perkara darurat, ya. Jadi sakit telinga, sakit tak tahan. Masukkan ubat titis ke dalam. Ini atas dasar darurat. Kalau tidak atas dasar darurat saja kita ambil alat kita korek-korek, kau ni puasa, tu tak boleh lah. Tapi kalau sekiranya atas dasar darurat, itu diharuskan. Tapi ada dua syarat. Apa syarat tu? Pertama, tidak ada kemungkinan rasa sakit tersebut akan berkurang kecuali dengan menggunakan ubat. Tak ada jalan lain ke? Kau mesti letak titis ubat tu juga? Tak ada. Doktor kata ini the only one saja yang boleh menyelamatkan sakit telinga kau kat dalam ni. Kalau ada cara yang lain, maka wajib ambil cara lain yang tak membatalkan puasa. Tapi kalau tak ada lain cara, itu the only one, terpaksalah. Syarat kedua, yakin obat tersebut dapat mengurangi rasa sakit atau menyembuhkannya dengan izin Allah Ta'ala. Hal ini dapat diketahui dengan pengetahuan dirinya atau khabar dari doktor. Yakin, confirm. Doktor kata, this obat ni memang mujarab. Kau pakailah ni. Kalau sekira agak-agaknya lah obat ni boleh bantu, agak-agaknya lah dia boleh mujarab, itu tak boleh. Tak boleh kita gunakan lagi. Sebab apa? Kita nak confirm. Sebab kita nak buat benda yang menyalahi daripada hukum ni. Hukum kata jangan masuk sesuatu dalam rongga terbuka. Kita pula nak masukkan. Tapi ni Ustaz terpaksa Ustaz. Kita paksa dengan syarat tadi. Itulah dia tuan-tuan, ya. Ini semua tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ya Allah, bagusnya kitab ni, ya. Semua dia sebut tempat sandaran dia. Di muka surat 100. Muka surat 100. Dah 100 muka surat kita, Kita baca ini kitab ni mula daripada nak masuk seminggu sebelum masuk Ramadan. Ya, lebih kurang. Masya Allah, ya. Dah 100 muka dah kita, ya. Kita dah hari ni dah masuk 18 Ramadan, ya. Semalam 17 Ramadan. Hari peperangan Badar dan hari nuzul Quran. Hari ni 17 Ramadan. Malam tadi, malam nuzul Quran. Jadi hari ini berlaku peperangan Badar. Peperangan Badar yang telah saya ceritakan semalam. Jadi siapa-siapa yang miss kita punya ceramah-ceramah semalam, majlis memperingati nuzul Quran dan peperangan Badar, silalah, ya, boleh buka FB saya dan dapatkan apa rakamannya supaya dapat kita manfaatnya, ya. Ada 5 asatiza kita yang menyampaikan ceramah semalam, ya. Faedah yang ketiga, hukum memasukkan jari ke dalam kemaluan tatkala berpuasa. Ini macam mana ni? Ini doktor lah periksa kita punya kemaluan pula. Ya Allahu Akbar. Jika seorang doktor memasukkan jarinya ke kemaluan seseorang pasien tatkala sedang memeriksa, sedangkan yang pasien dalam keadaan berpuasa wajib atau sunat, maka hal tersebut dapat membatalkan puasanya. Itulah dia. Jadi dalam mazhab Syafi'i, memasukkan rongga terbuka. Ya, maupun yang dimasukkan, maaf kata, duburnya ataupun kubulnya. Yalah, doktor nak masukkan dengan dia nak, maaf katalah, untuk peperiksaan lah pokoknya. Maka dengan itu, batal lah puasa. Sebab kita dah sebut, memasukkan rongga terbuka. Ya, sesuatu. Sebab tu bila kita dalam keadaan berpuasa, kalaulah kita beristinja pun, ya, maupun istinja kemaluan depan atau belakang, jangan kita jolok-jolok kita punya jari masuk ke dalam. Itu batal puasa. Jadi kita hanya wajib membersihkan, maaf kata, dia di surface, di permukaan kita punya kemaluan kita. Bukan maaf kata nak kena jolok, tak ada. Jadi kalau sekiranya lubang kita dubur atau kubul tu, hanya bahagian depan dia kita, bibir-bibirnya, kita cucilah istinja, ya. Tapi maaf kata, jangan kita masukkan jari kita nak confirm lagi, jangan. Itu membatalkan puasa kita, ya. Jadi sekarang doktor pula yang memeriksa kita, tak kira lah doktor lelaki ke perempuan ke, itu lain cerita lagi.
Ya, tapi doktor memasukkan jarinya ke dalam dubur kita atau kubul kita seorang perempuan. Jadi sini hukumnya batal sebab memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka. Dan wajib baginya untuk menahan diri dari makan minum sampai masuk waktu maghrib. Jadi habis ustaz dah batal puasa ni, saya dah boleh makan. Tak boleh. Awak wajib teruskan puasa. Tapi ustaz, puasa dah batal. Puasa batal tapi kewajipan menahan diri daripada makan minum seperti orang puasa, hukumnya wajib. Kenapa ni? Kerana ini bulan Ramadan, bulan yang wajib berpuasa kita. Jadi kita sebagai penghormatan, bukan kata penghormatan sunat, wajib menghormati bulan Ramadan ni, ya. Jadi dengan itu kita pun tak makan minum, tak melakukan hubungan suami isteri sampailah masuk maghrib, ya. Waktu maghrib, dan wajib baginya untuk qada. Dah tentulah bila dah batal wajib qada. Inilah pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala dan juga Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i batal. Adapun pendapat Imam, sedangkan menurut pendapat ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali, hal tersebut tidak membatalkan puasa kerana masuknya jari ke dalam kemaluan bukan termasuk perkara yang membatalkan puasa. Jadi dalam mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali, memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka bukan perkara yang membatalkan puasa. Masukkan dalam telinga, masukkan dalam hidung, masukkan dalam mulut ni jangan ditelan. Kalau masuk sekarang masuk tak apalah. Tapi kalau telan tu memang dah kira makan lah tu, itu batal lah tu. Masukkan sesuatu dalam dubur kita, kemaluan belakang ataupun kubul kita, kemaluan depan, itu bukan perkara yang membatalkan puasa di sisi mazhab Maliki dan juga Hambali. Jadi kalau sekira orang yang nak kena swab, misal kata sekarang ni zaman kena swab kan. Jadi kalau kita dah tahu besok ni kita nak kena swab, bagusnya malam ini kita berniat puasa, aku bertaklid pada mazhab Maliki, aku niat puasa esok hari kerana Allah. Tapi kita dah belajar dulu bahawa sebelum kita masuk bulan Ramadan, pada malam pertama bulan Ramadan, kita niat aku bertaklid pada mazhab Maliki dan aku berniat puasa sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah. Itu dah niat puasa sebulan. Jadi andai kata kalau kita dah kena suap, Allah ustaz, saya kena suap, saya pun tak sangka saya kena di tempat kerja terus orang suruh suap. Alamak. Habis macam mana? Awak ada niat tak awal Ramadan tu awak niat untuk puasa sebulan? Ada. Alhamdulillah. Jadi maknanya awak boleh berpegang pada niat taklid mazhab Maliki yang sudah awak lakukan tu. Ya. Kalau mazhab Hambali, dia setiap malam dia kena niat. Macam Syafi'i juga. Hambali dengan Syafi'i sama. Imam Hambali ni dia murid pada Imam Syafi'i. Jadi setiap malam kena niat puasa untuk esok hari. Cuma daripada segi pembatalan puasa, mazhab Syafi'i kalau masuk suap batal. Kalau mazhab Hambali masuk suap tak batal. Itu dia beza. Ya? Jadi kalau sekiranya seseorang tu dia nak kena suap pada esok hari, dia boleh niat ikut taklid mazhab Maliki. Kalau dia belum niat sebulan, kalau dia dah niat sebulan pun sebagai memperbaharui niat, aku taklid pada mazhab Maliki. Kalau dia belum sempat dia niat, dah ustaz tadi doktor dah datang dah swab, saya pun tak tahu macam mana saya nak cakap. Okeylah, tapi awak ada niat pada awal malam Ramadan, awak ada niat 1 bulan puasa ikut mazhab Maliki, ada ustaz. Alhamdulillah, itu sudah cukup sebagai sandaran kita, puasanya tidak batal kerana menurut mazhab Maliki. Dan begitu juga dalam masalah maaf saya, iaitu kalau memasukkan dalam kemaluan kubul wanita. Setengah kaum wanita ini dia ada masalah penyakit, darah istihadah dan sebagainya. Kita dah belajar dah pelajaran 2 hari lepas atau 3 hari lepas bahawa kalau dia maaf kata dalam masa istihadah, darah penyakit keluar ni, kalau sekiranya ditampal masukkan ke dalam sikit ya, dia punya cotton itu, dia punya panty dia ataupun alat-alat dia ke dalam, itu dah kira masuk dalam rongga terbuka, itu boleh batalkan puasa. Tapi kalau ikut mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali yang kita sekarang cakap ni, tak batal puasa. Jadi kalau macam tu, kalau orang yang ada penyakit macam tu, baik juga dia bertaklid kepada mazhab Maliki. Kalau sekiranya dia perlu masukkan, sumbatkan dalam. Kalau tak perlu sumbatkan ke dalam, maaf ya, dia pakai panty dia saja untuk menahan darah tu keluar meleleh, dah sudah cukup. Itu masih mazhab Syafi'i, itu tidak membatalkan ya. Allahu alam. Yang keempat, faedah yang keempat,
Hukum menggunakan obat bantuan pernafasan tatkala berpuasa bagi yang terkena penyakit sesak nafas, asma. Orang penyakit asma ni macam mana Ustaz? Nafas dia tercungap-cungap. Dia nak pakailah alat yang dipanggilkan Ventolin. Macam mana? Menggunakan bantuan pernafasan dengan obat contohnya Ventolin bagi seseorang yang sakit asma sedangkan dia dalam keadaan berpuasa wajib atau puasa sunat, hukumnya adalah boleh jika sangat diperlukan dan dapat membatalkan puasanya. Allah. Dah Ustaz, saya dah tak larat ni. Tak boleh nak bernafas ni. Okey, ambil Ventolin. Sebab apa? Sebab awak perlukan bernafas untuk jagakan keselamatan diri. Boleh? Boleh. Berdosa tak? Tak berdosa. Habis puasa saya? Puasa batal. Kenapa? Kerana ini darurat. Betul darurat. Tapi awak telah memasukkan sesuatu yang berbentuk wap. Wap ni iaitu Ventolin, dia mengeluarkan dia punya wap dia tu yang masuk ke dalam. Jadi wap itu dia, kita katakan air yang obat tapi dalam bentuk yang halus. Yang kita kata wap lah. Jadi kita sengaja memasukkan dia. Maka itu membatalkan. Ini sama juga macam orang maaf kata orang yang merokok. Orang merokok kata, Ustaz saya tak makan. Saya cuma sedut aja, tapi masukkan dia punya tu, dia punya wap dia tu, dia punya asap-asap masukkan. Itu sengaja, makna itu membatalkan. Tapi ini berbeza dengan keadaan kita lalu lalang udara asap-asap kereta semua. Itu bukan kita punya kehendak, itu bukan perbuatan kita pun. Itu keadaan yang berada di keliling kita. Itu dimaafkan dengan kerana tak dapat dielakkan. Itu dinamakannya iaitu Ummul Balwa. Ummul Balwa itu apa? Iaitu keadaan yang balak, musibah yang sudah menjadi umum. Ini balak musibah tu apa-apa masalah lah. Yang seperti kita kata asap-asap kereta dan sebagainya. Dapat membatalkan puasa. Hal ini menurut pendapat sebagian besar dari ulama al-rajih. Iaitu al-rajih ini pendapat yang paling kuat lah. Kerana terdapat zat serbuk yang dilepaskan ke dalam tengkoraknya, dalam kerongkongnya, dan masuknya lewat rongga dengan disengaja. Ini rongga terbuka mulut. Kemudian kita sengaja masukkan dan dia masuk terus ke dalam, masuk ke dalam dada untuk kenafasan kita. Ada sengaja dan masuk wap dia tu, masuk dia punya kita molekul dia. Maka dengan itu batallah puasa kita. Beberapa hukum yang berhubungan jika seorang telah menggunakan obat tersebut. Pertama, wajib untuk menahan diri dari makan dan minum sampai terbenam matahari. Walaupun dia dah pakai Ventolin tu pada pagi hari, tapi dia tak boleh makan minum bebas. Ustaz, saya dah batal puasa. Ya betul, tapi awak tak boleh makan minum. Awak kena tunggu dan wajib hormat sampailah masuk maghrib macam orang berpuasa. Itu wajib, bukan sunat. Dan wajib kedua, di muka surat 101, wajib mengqada puasa yang telah dibatalkan. Batal puasa, wajiblah qada. Yang ketiga, jika sakit tersebut tetap terdapat pada dirinya sampai dia meninggal dunia. Ustaz nak suruh saya qada. Setiap kali saya puasa, tercungak-cungak saya. Habis bila masa saya nak qada ni? Habis kalau sampai mati, macam mana? Maka dia tidak berdosa dan tidak wajib bagi ahli waris yang untuk mengqada puasanya. Dan juga tidak wajib untuk membayar kafarah. Masya Allah. Dia dah usaha, dia puasa. Tapi bila setiap kali bila dia puasa, bila dia datang asma, dia terpaksa pakai Ventolin, batal puasa. Kemudian ustaz akan suruh saya qada. Saya qada pun nanti saya pakai lagi Ventolin, jadi batal lagi. Jadi bila masa saya nak habis puasa qada ni, sampai saya mati pun saya tak boleh habis puasa qada. Kalau macam tu juga sampai mati pun, maka tak berdosa. Asal bukan kita tak nak puasa, kita tak mampu. Tapi di sini kita kena ingat, jangan kita kata, besok nak puasa ke tak? Entahlah, nanti besok aku puasa pun nanti kena pakai Ventolin juga, nanti batal puasa. Jangan. Wajib puasa tu wajib. Sebab memakai Ventolin ni ketika darurat. Bukan kita sudah expect darurat tu dan kita pun terus tak puasa. Tak boleh. Darurat tu bila sampai pada saatnya, barulah kita namakan darurat. Selagi belum sampai saatnya, belum lagi nama darurat. Darurat tu apa? Tak ada pilihan lain. Bila sudah berlaku demikian. Jadi kita wajib puasa setiap hari yang kita qada, kita wajib puasa. Kita wajib puasa, kemudian sampai masa betul-betul dah tak boleh nak bernafas lagi,
barulah kita pakai Ventolin. Itulah jatuh hukum darurat. Bukan kita dah expect, okeylah, aku ni memang tak boleh puasa lah, asyik nak pakai Ventolin aja. Tak payah puasa. Tak boleh, haram. Jadi situ kita kena jagalah tuan-tuan, jangan sampai tersilap. Habis ustaz, kalau macam ni kita sampai mati pun kita tak boleh nak qada. Kalau ada tentu awak dah usaha tiap-tiap hari awak puasa pun tapi macam itulah juga awak dah usaha. Awak cuba qada pun tapi macam itulah juga awak dah usaha, tapi sampai mati tak tertunai juga qada, maka tak wajib awak punya puasa diqadakan oleh waris, dan tak wajib waris untuk bayarkan fidyah puasa awak. Pasal bukan orang ni tak nak puasa, dia nak puasa tapi keadaan dia. Siapa yang jadi keadaan dia asma? Allah Ta'ala juga yang jadikan dia asma. Siapa yang jadikan dia tu tak boleh nak puasa? Allah Ta'ala juga, sebab semua kudrat dan iradat Allah. Dah itu bahagian dia apa nak buat. Dia terimalah, dia redalah dah takdir Allah Ta'ala. Tapi itulah dia hukuman dia. Wallahu alam. Faedah yang kelima, masukkan air ke dalam telinga tatkala mandi bagi seorang yang sedang berpuasa. Wallahu a'lam. Kita bersitulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Maaf sajalah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya, kalau sekiranya ada penyampai saya tersilap kata terkasar bahasa. Hari ini harinya bersejarah 17 Ramadan, hari peperangan Badar, dan malam tadi ialah malam 17. Ini merupakan malam turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran dia telah pun siap ada di Lauh Mahfuz. Sebenarnya Quran ni sudah siap sebelum lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ustaz? Ya, sudah siap, sudah telah tertulis dah di Lauh Mahfuz. Kemudian pada malam 17 Ramadan dibawa turun Al-Quran tu ke Baitul Izzah, rumah kemuliaan di langit yang pertama. Langit pertama, langit dunia lah. Langit pertama. Diletakkan Quran tu di situ dan diturunkan ayat yang pertama, iaitu surah daripada surah Iqra, ialah pada malam Lailatul Qadar. Itu tuan-tuan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar tu ialah pada 10 malam terakhir Ramadan. Kita pun tak tahu mana satu, tapi kita pun tak tahu Rasulullah SAW dapat pada malam mana satu. Tapi itulah dia, pada malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran pada Nabi. 5 ayat pertama ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu tuan-tuan ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Itulah kita gambarkan begitu mulianya Al-Quran diturunkannya pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan dalamnya Al-Quran. Jadi Quran dengan Ramadan ni melekat, tak boleh berpisah. Sebab tu kita dalam bulan Ramadan banyakkan baca Quran. Imam-imam kita, ulama-ulama kita besar-besar banyak mengkhatamkan Quran. Imam Syafi'i 2 kali khatam Quran dalam satu hari. Pagi satu kali khatam, malam 1 kali khatam. Masya Allah, luar biasa ulama-ulama kita. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu mengkhatamkan Quran dalam satu rakaat. 30 juz dibaca. Masya Allah. Itulah dia tuan-tuan, ulama-ulama kita cukup ambil berat Quran. Ada yang sampai 3 hari sekali khatam, ada sampai 7 hari sekali khatam. Yang paling teruk sekali ialah yang 1 bulan khatam. 1 bulan baru 1 kali khatam. Itu paling teruk lah tu. Tapi kita dapat. Kalau dapat pun alhamdulillah lah. Teruk-teruk pun tak apalah. Tapi kalau tak dapat, ustaz saya tak sempat lah nak khatam Quran dalam bulan Ramadan ni. Alamak, engkau ni kenapalah? Sibuk sangat dengan dunia engkau ni. Sibuk sangat ke? Lebih daripada imam-imam kita, ulama-ulama kita. Masya Allah, astagfirullah. Ya, itu kita kena sungguh-sungguh. Ini Ramadan, dia datang dengan laju, dia akan tinggalkan kita pun dengan laju. Tengok, kita awal-awal kita nak sambut Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami Rejab dan Syakban, sampaikan kami Ramadan. Sekarang Ramadan dah masuk. Sekarang Ramadan sudah setengah. Ramadan akan tinggalkan kita lagi beberapa hari. Allah. Tuan-tuan, kejarlah ya amal ibadat kita, dan nanti 10 malam terakhir akan masuk pula malam-malamnya ada Lailatul Qadar insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan sedikit tazkirah kita ini dapat memperingatkan kita dan dapat memberikan kita kekuatan untuk kita teruskan taat kita pada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dengan berkat Rasulullah SAW. Ampunkanlah ibu bapa kami, datuk nenek moyang kami, guru-guru kami dan sekalian mereka
yang beriman padamu ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau matikan kami melainkan dalam iman dan Islam dan husnul khatimah, dan lepaskanlah semua kami daripada azab neraka-Mu ya Allah, ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, pakcik makcik kami semua ya Allah, kau lepaskan kami neraka, dan segala mereka yang mengikuti pengajian online ini ya Allah, lepaskanlah kami semua pada neraka-Mu ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.